Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan selamat berpuasa kepada anda semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat orang kata konsisten meneruskan kita punya puasa Ramadan kita dengan amalan-amalan yang insya-Allah yang hanya ada ketika yang kita nak ambil kesempatan ini untuk nak memperbanyakkan amalan yang contohnya seperti orang kata berzikir, okay? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Banyakkan benda ni insya-Allah. Kemudian kita juga akan nak banyakkan juga untuk nak bertadarus ataupun membaca Al-Quran insya-Allah. Kemudian juga jangan lepaskan peluang untuk buat tarawih. Kadang-kadang saya nampak ada orang yang ambil ringan. Okay, kadang-kadang saya nampak ada yang dia orang kata sambil lewa, dia rasa tak apalah, Ramadan tahun depan kan ada, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita yang dia anggap macam tu, tetapi tanpa dia sedar mungkin ini Ramadan yang terakhir dalam hidup dia. Mungkin ini yang last dalam hidup, yang tahun depan dah tak ada. Jadi dalam hidup, macam mana kita buat sesuatu, macam itulah kita akan buat semua benda. Macam mana kita buat sesuatu, macam itulah kita buat semua benda. Kalau perangai kita ni suka bertangguh, insya-Allah dalam bisnes pun dia akan buat perkara yang sama. Dia bertangguh juga. Tetap tidak ada apa-apa hasil dalam hidup dia. Tetap dia pokai, tetap dia koyak, hutang berlambak, hidup penuh dengan tekanan, stres, kan? Sebab tak nak ubah ataupun tak nak ubah cara. Okay, mungkin kita komplain, kita sibuk cakap, kenapa aku ni tak banyak duit? Kenapa berniaga aku ni susah tak macam orang lain? Kan, kita mungkin melihat orang yang berjaya. Tetapi, kita cuma hanya nak dia punya result je. Kita nak, dia kaya dia banyak duit ni. Aku nak juga banyak duit. Aku nak juga. Tapi tak ramai orang yang nak follow apa yang mereka ni buat. Apa amalan dia, apa tindakan dia. Tak ramai orang nak benda tu. Ramai orang nak kesenangan. Tetapi kepayahan, cabaran nak mencapai kesenangan tu dia tak sanggup lah pula. Betul ke betul ni? Contoh macam pagi ni juga sarapan minda momentum. Mungkin ramai orang yang dia kata nak betulkan minda dia, nak betulkan diri dia. Tapi tak ramai yang nak spend masa 30 minit setiap pagi untuk sama-sama mendengar ataupun dapatkan sedikit ilmu yang saya kongsikan setiap pagi insya-Allah. Cuma pagi ni saya awalkan sikit sebab saya tak boleh lama sangat. Kejap lagi saya pun ada kelas. Okay, saya sendiri pun masih lagi dalam orang kata proses belajar. Okay, sampai bila? InsyaAllah sehingga akhir hayat. Proses belajar, proses kita membantu orang, insya-Allah dia adalah hingga akhir hayat kita. Tidak ada, dia bukannya macam sekolah yang ada darjah 1 sampai darjah 6, habis. Kena sambung sekolah menengah. Okay, habis. Kemudian sambung diploma ataupun ijazah, habis. Okay, tapi itu pun dia ada, cuma dia ada modul-modul. Tetapi dia tetap juga orang kata mengambil masa bertahun-tahun insya-Allah. Saya sendiri pun insya-Allah bulan 5 ni insya-Allah doakan alhamdulillah saya berpeluang menyambung pelajaran dalam bidang doctorate in business and administration insya-Allah pada bulan 5 nanti selepas raya. So saya kena betul-betul manage saya punya masa saya untuk membolehkan saya run kehidupan saya, family, dengan company lagi, dengan bisnesnya lagi, dengan kemasyarakatannya lagi, dengan belajarnya lagi. Saya percaya dengan izin Allah kalau kita uruskan dia, mudah-mudahan kita boleh dapat semua benda ni. Dan pagi ni saya nak cakap satu topik. Yes. Okay. Dah share ke belum ni? Okay, dah share ke belum? Dah tekan butang share ke belum? Dah tag kawan-kawan ke belum pagi ni? Itu je yuran untuk sesi sarapan minda momentum yang kita buat setiap pagi insya-Allah. Okay. So pagi ni saya nak berikan sedikit perkongsian bagaimana nak ada banyak duit. Okay. Bagaimana supaya kita boleh banyak duit. Sabar dulu, ni bukan skim cepat kaya.
Okay, kalau anda rasa saya nak cerita tentang skim cepat kaya, tak apalah, anda boleh keluar lebih awal. Bukan, dengar sampai habis. Apa maksud saya nak cakap? Okay. So, prinsip tentang duit ni, tentang duit ni, nombor satu saya nak cakap. Nombor satu, kita kena faham. Saya nak cakap macam mana Sekejap saya tengah menyusun supaya anda mudah ataupun anda senang nak absorb apa yang saya cakap. Senang cerita macam ni. Nombor satu adalah, bila bercakap tentang bagaimana nak banyak duit, nombor satu adalah, saya nak cakap tentang niat kita dulu. Okay, niat. Okay, boleh tulis kat itu nombor satu, poin dia adalah niat. Boleh ke boleh? Boleh ke anda follow saya pagi ni? Nombor satu adalah macam mana nak banyak duit. Okay, nombor satu adalah niat kita dulu. Okay. Kan dalam Islam mengajar kita, innama a'malu binniyat. Setiap amal itu dia bermula dengan niatnya dahulu. So, mungkin ada orang cakap macam ni, tapi kan banyak duit tu kan nanti orang jadi jahat. Orang jadi lupa diri. Orang jadi macam takabur, riak, ujub, macam-macam lah yang keluar. Tak boleh. Banyak duit adalah kejahatan. So, terlalu ramai orang macam tu. Jangan kata you all, saya pun sama, babe. Tak nak. Aku tak nak banyak duit. Anak banyak duit. Nanti jahat. Okay, cuba pergi ambil duit sekarang. Cuba pegang duit RM10, RM100. Cuba pergi ambil duit tu kejap lagi. Cuba tengok mana satu yang jadi jahat. RM50 ke RM100? So, dengar sini. Kenapa saya cakap nombor satu, innama a'malu binniyat. Setiap amal itu bermula dengan niat. Kalau niat kita baik, dengar sini tahu. Contoh. Katalah kita berjalan pergi mana-mana. Dah tentu kita akan jumpa ramai orang susah. Ramai orang memerlukan. Mungkin ada orang yang tak boleh bayar yuran sekolah anak dia. Mungkin ada orang yang tak boleh nak sambut raya. Tak ada kelengkapan, tak cukup. Mungkin ada anak yatim yang nak belajar kat sekolah, tetapi tidak ada orang yang nak support pelajaran dia. Mungkin jangan cakap orang lain lah. Mungkin ada orang-orang yang dekat dengan kita. Adik-beradik. Saudara mara. Mungkin jiran, tetangga. Mereka ni memerlukan, orang kata, nak dibantu bukan sekadar gunakan nasihat, hanya menggunakan air liur je. Tetapi, cara kita nak bantu mereka ni juga adalah melalui duit. Jadi, saya nak cakap, kalau niat kita daripada awal itu betul tentang duit, insya-Allah Allah Ta'ala tu nanti mudahkan kita untuk ada banyak duit. Sebab dia tahu, aku kalau bagi kat dia ni, apa yang dia dapat ni, dia manfaatkan, dia gunakan kepada orang lain. Okay? So, that's why kenapalah bangsa kita ni, kenapalah kita ni, orang dalam negara kita ni, bangsa kita yang paling kurang orang kata menyimpan duit dan tak banyak duit. Why? Sebab itulah saya kata, niat kita tu, kita tak macam bangsa lain walaupun mereka ni bukan Islam, tetapi mereka gunakan, tengoklah, dia orang gunakan untuk bina sekolah. Support sesama dia yang berniaga, susah, dia support, dia bantu. Kan? Tapi kita agak susah kat situ, nak bekerjasama, nak saling tolong-menolong. Saya yang mengajar buat online ni pun dikecam. Dihina, diperlekehkan. Padahal diri sendiri yang tak ada tolong orang, tak bantu orang tu, kan? Macam mana pula? So, itu yang berlaku sebenarnya. That's why kenapa bangsa kita sangat kurang nak ada duit. Sebab, saya nak cakap tadi, nombor satu niat. Jadi, kalau kita niat kita tu betul, insya-Allah kita nak manfaatkan, gunakan, contoh nak hantar kat madrasah. Duit dapat tu nak bagi orang makan, bagi orang buka puasa, mudahkan hidup orang lain, ataupun niat kita membina bisnes adalah, okey, aku nak ada ramai staff besok, supaya mereka ni ada tempat, orang kata, tempat punca rezeki, asbab dia melalui kita. Okay. Jadi kalau niat ni betul, tuan-tuan, dulu saya macam tak percaya tau. Ya ke? Betul ke ni? Satu benda je saya pegang. Tak payah percaya. Tak payah percaya benda-benda macam ni. Kau buat je lah, senang. Buat ajalah. Betul ke orang kata tadi, nombor satu, betulkan niat. Apa kata betulkan dahulu niat kita untuk ada banyak duit ni nak buat apa? Lagi bagus, kejap lagi, ambil kertas dengan pen.
Cuba tuliskan apakah benda yang kita nak capai dengan banyak duit. Okay? Apakah benda kebaikan yang kita nak berikan, yang kita nak buat bila ada banyak duit? Boleh faham tu? Okey. Nombor dua. Saya nak cakap macam ni. Nombor dua, kalau anda nak ada banyak duit, okay, nak tahu ke nak tahu ni? Macam dah tak nak. Satu dah cukup dah. You all tak payah percaya apa saya cakap ni. Nombor satu tadi tu, you all just buat je. Cuba tuliskan dulu apakah benda yang you akan buat baik. Kebaikan, niat tu perlu ditulis. Aku kalau capai ni aku nak bantu, nak tolong. Kita dah ada dah laluan dia, duit tu nak ke mana, tuan-tuan. Boleh fahamkan saya cakap ni? Boleh jelaskan? Clear ke clear? Clear. Kalau clear, good job. Very good. Bagus. Okay. Nombor dua, okay, saya nak cakap macam mana untuk nak ada banyak duit adalah nombor dua. Saya nak cakap poin yang kedua adalah dengan berguru. Okay. Dengan berguru. Saya setuju kalau anda kata kebanyakan orang ada duit, dia lupa diri. Saya setuju. Okay. Sekiranya dia ni tidak berguru. That's why sangat penting untuk sebenarnya bila kita ni ada guru, bermaksud kita ada sumber dengan izin Allah, kita ada sumber untuk mendapatkan lebih banyak ilmu. Okay. Sebab apa? Ilmu yang kita ada tu akan menentukan berapa banyak pendapatan ataupun income yang kita boleh buat. Kenapa? Yelah, ilmu tinggi bermaksud kemahiran juga meningkat. Contoh. Ramai orang dia tak ada kemahiran kalau dalam online ni, contoh tak reti nak buat ayat. Tak pandai. Okay, jadi dia berguru. Ilmu contohnya, okay, aku nak kena belajar ayat power lah, copywriting. Dia belajar. So, bila dia belajar, dia ada guru yang pakar dan mahir dalam copywriting, makanya dia akan meningkatkan skill dia dalam copywriting. Dia akan meningkatkan kemahiran dia ni, nampak tak? So, bila kemahiran ni meningkat, skill ni meningkat, bila dia menjalankan perniagaan bisnes ni tadi, naiklah dia punya jualan sebab dia boleh menarik lebih ramai pelanggan. Boleh faham kan? Dia tak tahu Facebook, dia belajar ilmu Facebook, dia berguru. Naiklah dia punya skill dalam FB dia. Maka naiklah income dia. Boleh faham kan? Maka kan itu kan akan menyebabkan kita ada banyak duit. Kan bertambah duit, bertambahnya jualan, bertambahnya duit. Okay, dah meniaga pula. Oh, ilmu apa dia tak ada? Oh, ilmu nak menguruskan duit. Dah meniaga satu hal juga. Ramai orang berniaga, tapi hakikatnya tak ada duit. Pokai. Why? Salah kira kos. Tak reti nak simpan duit. Tak pandai, tak nak pergi bayar cukai, tak nak bayar zakat. Akhirnya duit tu hilang. Mungkin kena denda. Compound. And then duit tu habis. Jadi, masa dia dah berniaga dia, kenapa dia perlukan berguru pula? Sebab dia kena tahu pula, okey, macam mana nak simpan, macam mana nak kawal, nak kontrol duit yang dia ada. Maka duit tu akan bertahan dan jadi lebih banyak duit. Boleh faham kan saya cakap ni? Jelas ke jelas? Dan juga, kenapa pentingnya nak ada guru? Supaya guru ni akan ingatkan kita. Dia akan remind kita, dah banyak duit ni jangan lupa diri. Jangan berkepak pula. Baru dah ada sikit, dah berkepak dah berlagak, dah sombong dah. Dah mula cakap, tak ada, semua ilmu saya dapat ni saya sendiri yang buat. Bukan ada orang ajar pun. Tak ada. Saya buat sendiri. Self-made millionaire. Kelakar pula kalau self-made. Okay. Engkau boleh lahir ke tanpa mak bapak? Okay, mana boleh. Kan? Sama lah juga kalau nak jadi jutawan. Saya tak percaya dengan orang kata dia adalah self-made millionaire. Mesti ada seseorang yang bantu dia. Mesti ada orang yang mengajar, yang bagi panduan. Barulah dengan izin Allah, dia boleh capai lebih banyak duit dan kekayaan. Boleh faham kan? That's why penting untuk nak berguru supaya ada orang push kita dan tekan kita. Jangan lupa diri, Jip. Contoh, macam saya ada guru, saya ada mentor. Jangan lupa diri. Keep humble. Kan? Sentiasa lebih tinggi kita capai, lebih rendah. Kita lebih merendahkan diri kita. Terutama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang, manusia sekeliling kita. Jadi itu yang akan menyebabkan apa yang kita dapat itu berkat. Berkat. Maka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kan kata dalam ayat Quran, siapa yang bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Dan siapa yang tidak bersyukur, api neraka lah tempatnya. Itu kan amaran tu.
amaran dan juga peringatan. Kan agak orang kata agak sentap kat situ, peringatan daripada Allah Ta'ala. Boleh faham kan? Okay. So, boleh saya pergi pada yang ketiga? Boleh saya pergi pada yang ketiga? Yang ketiga, siapa nak tahu yang ketiga? Okay. Yang ketiga macam ni. Saya melihat kadang-kadang ramai orang dalam bisnes ni, dia tak ada duit. Dia sembang duit macam sale juta-juta. Tapi bila tiba masa minta sumbangan, tak ada duit. Dia nak, tiba masa dia rasa nak pergi belajar, nak menuntut ilmu, of course memerlukan yuran, tak ada duit juga. Dah tu kau meniaga, duit kau tu pergi mana? Sebab dia tidak ada ilmu menyimpan duit. Saya belajar satu benda je tuan-tuan. Saya belajar satu benda. Saya percaya semua benda ni sekeliling kita ni adalah makhluk Allah SWT. Daun, pokok, semua ni. Semua adalah makhluk. Termasuk juga duit. Duit pun saya rasa dia adalah salah satu juga daripada makhluk Allah. Semua benda adalah ciptaan yang Allah create untuk kita guna. Betul? Okay. So saya percaya duit ni juga adalah makhluk. Yang mana kalau kita ni jaga dengan elok, jaga dia dengan cermat, gunakan dia pada jalan yang betul, dia pun akan suka dengan kita. Ibaratnya macam dia pun suka nak duduk lama dengan kita. Boleh faham kan? Ibarat macam kalau kita tolong seseorang, dia tahu dia ni memang jaga kita. Dia sendiri akan panggil kawan-kawan yang lain. Kau patut pergi kat dia. Pergi kat dia sebab dia ni pandai jaga kita. Kita ni yang so-called golongan duit. Contoh. So, dia akan ibarat macam seperti memudahkan untuk kita kumpulkan dia lebih banyak duit dan menarik duit tu insya-Allah ke arah diri kita dengan izin Allah. So, salah satu benda yang saya belajar adalah kena simpan dan asingkan duit yang kita ada dalam bisnes. Okay? Ada yang kita ambil gaji untuk keperluan harian, kereta, rumah, makan, minum, sumbangan, dah ambil. Ada duit yang kita asingkan dia adalah untuk simpanan kita. Dan bila kita respect, kita macam menghormati dia, sebab kita tahu kita nak simpan dia ni untuk akan datang, kita boleh tolong lagi ramai orang. Boleh faham kan? So, jadi lama-lama golongan ni, duit ni pun akan lagi banyak. Dia akan lagi suka kat kita dan dia macam sokong, macam dia panggil kawan-kawan dia lah. Dia ni bagus, kita kena duduk lepak dengan dia. Sebab dia ni menggunakan kita ni, bangsa duit ni, untuk kebaikan bangsa dia. So inilah benda yang anda kena pegang betul-betul. Dan saya lihat ramai yang berniaga tapi dia tak simpan duit. End up hujung-hujung, bila dia susah, bisnes tu berlaku apa-apa, dia tidak ada backup. Tidak ada backup. Dan tuan-tuan, saya tak akan cakap benda yang saya tak buat. Saya dah buat dahulu, saya dah simpan dulu, saya dah rasa dia punya kesan kepada diri saya, perniagaan saya, barulah saya story pada you all. Boleh faham kan? So, saya ada simpan untuk saya punya personal pun saya ada simpan. Untuk syarikat punya reserve pun saya ada simpan. Dan yang seronoknya bila kita simpan, dia makin banyak, dia makin banyak, dia makin bertambah. Dan kita makin banyak kita boleh hantar ke tempat orang susah, bantu tim kita, bantu family kita, asbab kita menggunakan duit dengan betul. So, kat mana yang kata ada duit banyak jadi jahat? Jadi jahat betul. Kalau nombor satu kita tak ikut tadi, tak ada niat betul. Nombor dua, ada banyak duit tapi tak berguru. Tak ada siapa yang boleh ingatkan dia. Dia jadi sombong. Dia jadi berkepak. Dia menghina pula orang lain sebab dia ingat aku ada banyak duit. Memang itu based on attitude. Nombor tiga tadi saya kata simpan untuk manfaat yang lebih besar. So mungkin dia tak simpan. Mungkin dia joli katak. Mungkin beli barang-barang tapi tak pakai. Biasa tuan-tuan, bila saya membeli satu barang, saya akan fikir betul-betul, aku guna tak benda ni? That's why saya jarang nak beli beg ke dompet ke apa benda. Saya beli satu-satu tu lah saya pakai. Selagi tak koyak ke tak apa benda ke, saya pakai je. You boleh faham kan? Kalau saya beli baju, saya make sure saya akan pakai baju ni. Kalau saya dah tak pakai, baju ni masih elok, jangan sampai dah lusuh tuan-tuan. Dia masih elok, beri kepada orang ketika benda ni masih lagi elok. Supaya dia boleh pakai elok-elok. Bukan bagi tu sebab dah koyak, dah lusuh, dah tak boleh guna, bagi kat orang. Contoh masa ketika bantuan banjir ke apa, ramai orang dia suka bagi baju memang dah lusuh dah. Yang memang dah tak boleh pakai. Time tu lah dia bagi kat orang. Tak boleh macam tu. Benda nak bagi kat orang mestilah pastikan dia masih lagi elok, masih lagi bagus.
Masih lagi orang kata ada kualiti. And barulah kita bila bagi banyak saya nak kata nombor 4. Kalau nak ada banyak duit, banyakkan juga memberi. Nombor 4 adalah banyakkan memberi. Bila kita beri lagi banyak, Allah Ta'ala gandakan, pulangkan balik pada kita lagi banyak insya-Allah. Tapi kena betulkan juga niat. Niat kita menyumbang adalah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bukan kita mengharapkan balasan. Kita dapat rahmat, kita dapat kasih sayang Allah ni saja pun, insya-Allah ada banyak benda yang kalau kita minta tu Allah Ta'ala permudahkan dia. So saya kata nombor 4 tadi, nak ada banyak duit, dia kena banyak memberi. So dia macam ni tau. Cabaran dia adalah ketika kita ni tak ada banyak duit. So bila orang datang minta sedekah, kita cakap aku tak ada duit lah. Tuan-tuan, masa susah ni lah, apa yang ada cuba bagi. Tak banyak sikit pun alhamdulillah. Itu yang akan nanti compoundingkan dia jadi lagi banyak. Bukan tunggu aku nak kaya nantilah baru sedekah, tak akan jadi kaya. Susah ni lah kita dah beri, insya-Allah itu akan jadi. Tak apa, insya-Allah. Okey, saya jangan nak cakap terima kasih kepada anda yang masih stay. Sedikit cabaran tadi, internet tak tahu kenapa tiba-tiba dia buat hal. Cuma saya nak cakap, akhir sekali saya nak berikan kepada anda yang ada masalah nak buat copywriting, tak tahu nak menulis macam mana. Saya dan tim Momentum kami dah siapkan satu panduan sebenarnya. 6 ebook yang kita bagi, 6 ebook. Ebook copywriting macam mana nak buatkan pelanggan rebut produk kita tu, rebut servis yang kita tahu. Okey, jangan risau. Anda terus pergi nanti kejap lagi. Saya tak nak cakap lagi banyak, takut internet kita masih ada isu kat situ. Anda boleh pergi ke telegramnajib.com. Okey, anda nanti pergi ke telegramnajib.com. Anda boleh dapatkan link kat situ. Kami hadiahkan kepada anda ebook, 6 ebook yang kita bagi bagaimana anda nak tulis copywriting. Siap template semua. Contoh, template, panduan, checklist, point by point. Anda kena dapatkan segera. Cara dia pergi kat mana? telegramnajib.com. Pergi kat situ. Tim saya dah pinkan dia punya post. Anda boleh pergi klik link, dapat masukkan nanti nama, email, nombor telefon. Dan anda akan dapat kita punya ebook copywriting secara percuma. Itu sahaja daripada saya pagi ni. Tim jangan lupa untuk pinkan link telegramnajib.com tu supaya dapat membantu anda buat copywriting yang lebih baik, memudahkan anda, orang kata. Dan jangan lupa niat kita ni bila menulis copywriting adalah niat kita kerana nak membantu pelanggan kerana Allah SWT. So kalau kita buat dengan betul, niat kita betul, yang kita tulis walaupun orang kata tak adalah power sangat, tapi based on kita punya panduan pun, anda insya-Allah akan mudahkan anda mendapatkan sale, mendapatkan jualan. Jadi jangan lupa pergi ke telegramnajib.com dan tolong bagi tahu ejen-ejen ke, anda punya stokis ke, bagi tahu anda punya business partner ke, untuk dia pergi dan dapatkan je ebook tu secara percuma. Percuma, tak ada bayar apa-apa. Itulah pemberian kita pagi ini kepada anda, dan mudah-mudahan dengan bantuan kita tadi dapat membantu anda untuk ada lebih banyak duit dan digunakan pada jalan yang betul, dimanfaatkan kepada golongan yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan berkat anda punya perniagaan, berkat hidup anda juga, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.